Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. So hari ini saya akan explain berkenaan dengan tempoh masa jual beli rumah, proses keseluruhan. Okey, saya akan draw dia punya line period tu. Saya tunjuk kejap lagi. Ini kalau proses jual beli rumah yang melibatkan rumah secondary market lah ataupun subsale, right? Okey, kita mula. Okey, pertama sekali ini adalah tempoh masa dia. Okey. First kali bila pembeli dia berminat, dia akan booking. Dia akan letak booking 3% ataupun 3.18% lah, termasuk GST ataupun SST, right? Semasa dia letak booking tu, dia akan bagi sekali dokumen. Dokumen yang diperlukan adalah satu, payslip. Okey, payslip 3 bulan. Yang kedua, bank statement 3 bulan. Yang ketiga, EPF statement. Yang keempat, EA form. Yang kelima, IC copy. Yang keenam, kalau ada surat confirmation kerja, okey, surat. Yang ketujuh, supporting dokumen lah, contohnya macam saving ke, ASB ke, tabung haji ke. Okey, sekali dengan form lah, form untuk diisi, form loan. Dan juga form offer to purchase. Okey, nampak banyak nampak banyak. Tapi sebenarnya kalau daripada booking ni kita dah boleh tengok, kita dah boleh screening pembeli punya kelaikan loan. Okey, dan juga kita menjimatkan masa lah di situ, sebab proses booking ke signing SMP biasanya dalam masa 14 hari ke 21 hari bekerja. So bila dokumen dah komplit, kita boleh proses terus dan prosesnya lancar. Alright. Selepas booking, pembeli meletakkan booking, so kita pergi bawa jumpa kepada vendor acceptance. So semasa kita jumpa vendor ni, maknanya kita minta vendor sign offer to purchase tu. Yang kedua, kita minta dokumen daripada owner. Okey, dokumen-dokumen rumah tu. Satu adalah grant ataupun title. Okey. Yang kedua, salinan sale and purchase agreement ataupun SMP. Yang ketiga, cukai. Cukai pintu, cukai tanah. Okey. 5 adalah maintenance fee dan juga IC owner, IC copy owner. Okey. So untuk vendor acceptance ni, maknanya jika vendor di dalam SMP tu satu nama, okey, satu nama lah. Kalau dua nama, dua-dua nama kena sign. Alright. Selepas tu baru kita submit loan. Di sini kita submit loan. InsyaAllah selepas submit loan tu dalam masa 7 hari atau 14 hari bekerja, loan approve. Okay, loan approve. So masa loan approve ni, buyer akan sign letter offer loan ataupun LO. Alright. Selepas loan approve, sign LO, dan kita proceed dengan draft SMP. Okey. So draft SMP ni yang penting. Bila dokumen ni kita dah collect semua daripada owner ni, terus kita submit terus kepada banker dan juga lawyer. So kita menjimatkan masa. So jarak antara booking ni sehingga sign SMP ni lebih kurang dalam 14 hari ataupun 21 hari working days. Okey, working days bekerja. Alright, sign SMP.
So semasa sign SMP ni pembeli kena keluarkan lagi baki deposit, iaitu 6.82%. 6.82%. Alright. Di samping tu legal fee untuk SMP adalah 1% daripada harga rumah. Ini legal fee. Okey. Dan lagi satu stamp duty ataupun MOT. Okey, yang ini 2% daripada harga rumah. Okey. Dan kalau tengok pada bajet yang diumumkan oleh government, harga rumah sehingga 300,000 pembeli mendapat exemption ataupun pengecualian, okey, untuk rumah pertama. Dan juga jika harga rumah melebihi 500,000 pun masih dapat rebate, iaitu 5,000, ya, 5,000. Okey. Semasa sign SMP ni maknanya pembeli sign dulu, kemudian baru vendor sign. So semasa vendor sign tu dia akan dapat baki deposit yang ni lah, yang pembeli bayar ni. Alright. Selepas sign SMP, proses seterusnya adalah stamping SMP. Stamping SMP. Okey. Selepas stamping SMP, dekat sini barulah boleh draw EPF. Draw EPF. Okey. Untuk EPF withdrawal ni, dokumen yang diperlukan adalah satu, SMP. Yang kedua, loan offer. Alright. Yang ketiga adalah consent. Consent untuk leasehold property. Tapi kalau freehold dah boleh withdraw. Okey. Kalau ada consent leasehold, maknanya dia kena pergi satu lagi step, iaitu lease consent submission. Consent submission di land office, land office. Biasanya proses consent submission ni dia akan makan masa selama 1 bulan, itu normal. So dekat sini consent approval. Okey. So untuk consent approval ni, once consent dah keluar, baru boleh draw EPF. Ini untuk property leasehold. Okey. Ini untuk property leasehold. Alright. Selepas consent dah approve, pergi ke proses seterusnya, iaitu first disbursement. First disbursement, iaitu bank pembeli akan membayar kepada bank penjual, iaitu baki pinjaman perumahan penjual. Contoh, kalau properti itu harga 400,000, okey, 400,000, baki pinjaman loan adalah 100,000. Okey. Dekat sini settle, bank pembeli akan settle 100k baki. Alright. First disbursement. So tempoh antara sini adalah 1 bulan. Selepas itu proses seterusnya adalah second disburse. Second disburse. Alright. Katakanlah harga jual 400,000, baki 100. Deposit tadi 40,000, 10%, 40,000. So balance masih ada 260,000. So bank pembeli akan bayar kepada lawyer penjual baki harga jual, iaitu 260,000, 260k kat sini. So dekat sini maknanya sekiranya vendor nak ambil cek baki jualan ni, dia kena serahkan kunci rumah kepada lawyer. Okey. Sini lebih kurang 1 bulan. Selepas tu jika ada pertambahan masa ataupun extension, dibenarkan dalam SMP sehingga 1 month. 1 month extension period. Tapi 1 month extension period ni biasanya kena penalti lah. Sama ada pihak pembeli ataupun penjual kena penalti. Okey. Kebiasaannya penalti ni dikenakan kepada pembeli disebabkan oleh kelewatan bank proses loan, dan sekiranya kena kepada penjual, penalti ni biasanya disebabkan oleh kelewatan penjual ataupun vendor untuk menyediakan dokumen ataupun melengkapkan dokumen untuk proses pindah bilik. Okey.
So sebenarnya proses jual beli rumah ni taklah serumit mana. Alright. Kita boleh melantik ejen hartanah dan juga lawyer untuk membantu menguruskan penjualan. Okey. Tapi dia punya seninya di sini adalah sekiranya dokumen daripada pembeli dan juga penjual itu lengkap, insya-Allah prosesnya berjalan dengan sangat lancar dan mudah. Ya. So advice saya adalah tuan-puan sebaiknya melantik ejen hartanah untuk menguruskan penjualan rumah. Okey. Dan juga melantik ejen tanah untuk menguruskan beli rumah. InsyaAllah kami akan bantu melancarkan proses. Okey, baik, berjumpa lagi insyaAllah. Terima kasih.